Okay, hari ni kita akan belajar matematik tingkatan 3, KSSM, bab 3, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan. Tajuk baru bab 3, kredit dengan hutang. Okay, bahagian pertama ni kita akan pergi kepada apa tujuan seseorang tu melakukan simpanan. Sekejap Okay. Kenapa seseorang tu perlu melakukan simpanan? Dia nak mendapatkan pendapatan tambahan. Okay, nak dapat duit lebih lah. Okay, kedua, dia nak untuk kegunaan masa kecemasan. Okay, yang ketiga, untuk kegunaan masa depan. So, kena ingat ni, saya ulang. Kenapa tujuan seseorang tu awak nak buat simpanan? Kenapa awak nak kumpul duit kan? Untuk pendapatan tambahan. Lagi, untuk kegunaan masa depan dengan masa kecemasan. Boleh ingat? Boleh ingat tak? Kelas? Sekejap cikgu. Cikgu ulang balik cikgu. Oh, cikgu ulang balik. Okey. Apa tujuan seseorang tu nak melakukan simpanan? Okey, pertama dia nak dapatkan pendapatan tambahan. Dia nak dapat duit lebih. Okey? Duit lebih lah. Duit lebih. Dia nak dapat duit yang ekstra. Duit tambahan. Okey? Kedua, dia nak untuk kegunaan duit simpanan tu untuk kegunaan masa depan dengan masa kecemasan. Boleh? Ada tiga Boleh, yang... boleh. Okey, bagus. Okey, boleh ulang tak Irfan? Kenapa seseorang tu perlu melakukan simpanan? Irfan, boleh ulang apa yang cikgu cakap tadi? Yang tiga tu kan. Yes. Pendapatan tambahan, kegunaan Yeah. masa kecemasan dengan kegunaan masa depan. Okey, pandai. Bagus. Okey, simpanan ada tiga. Okey, akaun simpanan, simpanan tetap dengan akaun masa. Okey, cikgu ulang. Simpanan ada tiga. Akaun simpanan. Okey, akaun simpanan tetap. Ketiga, akaun semasa. Okey, boleh siapa lagi yang ada dekat sini? Anissa Syafiqah? Anissa Syafiqah boleh ulang apa cikgu cakap? Anissa Syafiqah? Okey, tak respon. Okey, Camelia atau Nufazilah? Simpanan ada tiga. Boleh sebut? Fazilah? Ada tiga. Akaun Okey. simpanan, akaun Ya. simpanan tetap, akaun semasa. Okey, siapa tu? Fazilah ke Camelia? Ya. Siapa tu tadi yang jawab? Okey. So simpanan ada tiga simpanan, simpanan tetap dengan akaun semasa. Tiga-tiga akaun ni berbeza Okey, ini ciri-ciri dia awak kena tahu. Okey, akaun simpanan ni macam kita boleh keluar wang simpanan ni boleh dikeluarkan dengan gunakan kad debit dengan kad yang dekat ATM tu. Kan? Mak bapak awak ada pergi ATM kan? Keluarkan duit kan? Dia menggunakan akaun simpanan. Okey. Dia boleh keluarkan wang tu pada bila-bila masa sahaja. Okey, kadar faedahnya lebih rendah. Kadar faedah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Sebab dia boleh keluar pada bila-bila masa. Boleh ingat tak? Akaun simpanan yang kita boleh keluar pada bila-bila masa boleh dikeluarkan dalam kad ATM pada mesin ATM menggunakan kad debit. Okey, kadar faedah dia lebih rendah daripada
akaun simpanan tetap. Okey. Kedua, akaun simpanan tetap pula. Akaun simpanan tetap ni kita perlu simpan sejumlah wang dalam satu tempoh masa tertentu. Okey, seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Ni contoh je. Okey. Wang simpanan, akaun simpanan tetap ni tak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Maksudnya kita ada syarat dengan bank. Okey, kalau bank cakap okey, tempoh matang dia adalah 3 tahun. So 3 tahun lah kita tak boleh keluarkan dalam akaun simpanan tetap ni. Dia tak boleh keluar pada bila-bila masa macam akaun simpanan Okey, bagi kadar faedah pula, kadar faedah dia lebih tinggi. Maksudnya kompetitif ni maksudnya lebih tinggi lah berbanding dengan akaun simpanan. Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Boleh ingat tak? Dapat beza tak setakat ni akaun simpanan dengan simpanan tetap? Okey, akaun simpanan dia boleh keluar pada bila-bila masa menggunakan kad debit pada mesin ATM. Akaun simpanan tetap dia tak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa, dia ada tempoh matang dia. Okey, kita perlu simpan sejumlah wang dalam tempoh tertentu. Okey, contohnya kita perlu masuk 500. Dia ada amount yang kita kena masukkan pada mula-mula tu. Dan kadar faedah dia lebih tinggi kalau simpanan tetap. Okey, sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Okey, manakala untuk akaun semasa, okey, dia digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Okey, selalunya pemegang akaun simpanan semasa ni boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Selalu peniaga yang guna akaun semasa ni sebab dia tak nak bawa duit yang banyak. So dia bayar kepada pembekal dia menggunakan cek. Okey, selain cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Okey, boleh faham tak? Akaun simpanan tetap dengan semasa. Dapat beza tak? Dapat. Okey. Bagus. Terima kasih Ifan direspon. Sama-sama. Okey, kita teruskan dengan uji minda 3.1A dekat buku teks. So, soalan ni akan mirip sama dengan buku versatile. Okey, apa tujuan seseorang individu tu melakukan simpanan? Ifan. Kenapa seseorang individu tu melakukan simpanan? Kenapa sayang? Pertama sebab apa? Ada 3 tadi. Menambah pendapatan. Saya tak sempat salin lah. Okey, tak apa. Untuk pendapatan lebihan, betul? Okey, pendapatan lebihan. Kedua? Untuk masa depan. Okey, kegunaan masa depan. Dari satu saya tak sempat salin lah. Saya tak tahu. Tadi awak sebutkan dia kegunaan juga. Kegunaan kalau kita sakit-sakit, emergency. Dalam bahasa Inggerisnya emergency. Kecemasan. Untuk kegunaan kecemasan. Okey, boleh? Boleh. Okey, nombor 2 bapa anda ni mempunyai RM5,000. Kemudian dia tak menggunakannya untuk satu jangka masa panjang. Apakah nasihat kepada beliau? Jelaskan jawapan anda. Okey, dia ada RM5,000, dia tak menggunakan dalam jangka masa panjang. Jadi apa nasihat awak terhadap dia? Nak suruh dia simpan duit dalam akaun simpanan ke, akaun simpanan tetap ke, akaun semasa? Akaun simpanan. Dia tak menggunakan untuk satu jangka masa panjang. Dia tidak menggunakan. Ya? Bapa ni dia tak menggunakan RM5,000 ni dalam jangka masa panjang. Dia tak menggunakan.
dia perlu buka akaun apa? Akaun simpanan ke, simpanan tetap ke, semasa? Awak tengok balik. Dia Akaun simpanan tetap. yes. Bila dia tak gunakan pada jangka masa panjang, kita boleh sarankan dia membuka akaun simpanan tetap. Okey. Okey. Kedua, kenapa awak sarankan dia membuka akaun simpanan tetap? Sebab soalan suruh jelaskan jawapan anda. Kerana apa? Okey. Wang tersebut tidak digunakan dalam jangka masa tertentu. Wang tidak akan digunakan untuk jangka masa tertentu. Okey? Okey, mengapakah kebanyakan orang tak berminat untuk membuka akaun semasa selain para peniaga? Okey, ni cikgu tolong jawabkan Okey, para peniaga ni dia suka menggunakan cek. Sebab para peniaga suka menggunakan cek. Okey, yang ditawarkan untuk akaun semasa untuk urusan perniagaan. Okey, dalam amount yang besar lah. Okey, manakala orang biasa ni dia hanya menggunakan bayaran harian dari segi amount yang kecil. Okey, boleh? Kenapa orang biasa tak suka guna akaun semasa? Peniaga saja yang menggunakan akaun semasa sebab para peniaga menggunakan cek dan mengeluarkan amount yang besar. Manakala orang biasa hanya menggunakan amount yang kecil saja. Boleh? Boleh. Okey, saya teruskan Okey, sikit je lagi. Dekat sini ada faedah, pengiraan faedah. Faedah terbahagi kepada dua, ada faedah mudah dengan faedah compound. Okey, sebut semua faedah mudah, faedah compound. Sebut faedah mudah, faedah compound. Okey, semua senyap. Okey, semua sebut. Baca yang kat bawah tu je. Tak, Baca ikut yang kat saya. bawah tu ke? Tak, ikut Oh. saya. Faedah ada dua, faedah mudah dengan faedah compound. Faedah mudah dengan faedah compound. Okey, faedah mudah, formula dia senang je. I sama dengan PRT. Okey, I sama dengan PRT. Okey, boleh sebut I sama dengan PRT. Boleh sebut semua? I sama dengan PRT. Okey, good. So, apa maksud I? I ni interest lah, faedah. Okey, P ni principal. Principal dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dia jumlah wang simpanan. Okey, berapa banyak yang kita simpan. Okey, rate ni R for rate dan dalam bahasa Melayu panggil kadar faedah. Dan T dipanggil time, iaitu masa, mesti dalam tahun. Mesti dalam tahun. Okey, so kalau dia bagi dalam bulan, awak kena bagi dalam tahun lah. Bahagi 12 lah. Okey. Okey, lagi sekali. I sama dengan PRT. P. Okey, good. P for principal, iaitu jumlah simpanan. Okey, R for rate. Rate tu kadar faedah. T for time, iaitu masa dalam tahun. Okey, saya harap awak dapat sebut dalam hati.
Okey, manakala faedah compound pula MV. MV ni measured value yang dikenali sebagai nilai matang dalam bahasa Melayu. Dia punya formula P, okey, sebut P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan N T. Okey, P ni sama macam tadi principal iaitu jumlah simpanan. R ni rate kadar faedah sama juga macam tadi. N yang bezanya. N ni adalah number of period iaitu bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Cikgu ulang. N ni number of period iaitu bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Okay, T ni time. Sama juga macam tadi. Masa dalam tahun. Okay. So, kena ingatlah rumus faedah mudah senang untuk ingat. Faedah compound dia macam kompleks sikit. Tapi awak tak kena ingat. Sebut banyak kali. Nanti insyaAllah boleh ingat NV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Okay. P sama, R sama, T sama. Beza ni N. Dia ada number of period iaitu bilangan kali faedah dalam di compound dalam setahun. Okay, kita tengok Okay. Ini soalan perbezaan antara soalan faedah mudah dengan faedah compound. Sebab selalu pelajar tanya, cikgu macam mana nak tahu soalan ni faedah mudah ke faedah compound? Okey, tengok. Encik Charles menyimpan wang sebanyak RM6,000. Okey, ini P, principal. Dalam akaun simpanan tetap di bank berjaya selama 2 tahun. Okey, 2 tahun apa? Ni kan I sama dengan PRT kan? 2 tahun R ke T? T. T. Okey, kadar faedah 6% setahun. 6% setahun ni R kan? Okey, so I sama dengan PRT. Okey, kita masukkan je 6,000 darab R. 6% tu terus siap-siap jadi 0.06 darab time 2. Okey, awak tekan kalkulator. Cuba awak tekan kalkulator. Di kalkulator tak dekat depan tu. Dapat tak 720? Dapat tak? Okey, saya harap awak dapat tekan 720. Okey, soalan kedua ni. Tengok, Encik Charles menyimpan 6,000. Ini principal. Dalam akaun simpanan tetap bank berjaya selama 2 tahun. Ini time, T. Dengan kadar faedah 6% setahun. Ini R, rate. Okey. Berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika dikompaundkan 4 bulan sekali? Ini apa? Ini adalah N tadi. Okey, N. Itu perbezaan soalan yang faedah mudah dengan faedah compound. Soalan faedah compound dia ada dikompaundkan berapa kali. Boleh? So dia cakap 4 bulan ni maksudnya berapa kali dalam setahun dia compound. Setiap 4 bulan dia compound. Setiap 4 bulan dia compound. 1 tahun ada 12 bulan kan? So nanti 3 kali dia compound sebenarnya. Macam mana dapat 3 kali? 12 bulan awak bahagikan dengan 4. So awak akan dapat 3 kali dia compound. Okay, 12 bahagi dengan 4. Sebab dia cakap setiap 4 bulan dia compound. Setiap 4 bulan dia compound. Boleh tak faham soalan ni?
Okay, so dekat sini MV tu jumlah simpanan lah. Nilai matang dia. So jumlah simpanan. P prinsipal berapa? 6,000. 1 tambah rate 0.06. N 3 bukan 4. 3. Okay. N tadi 3 kan? T time 2. Ni. Okay, so awak tekan kalkulator. Okay, saya akan ambil 0.06 bahagi 3 dulu 0.06 bahagi dengan 3. Okay, sama dengan tambah dengan 1. Okay, so sama dengan lepas tu kuasa 3 kali 2, 6 kan? Kuasa 6 sama dengan, so darab dengan 6,000. So awak akan dapat 6756. 6756.97. Boleh tak? Boleh ke tidak? Kelas? Boleh, boleh. Okay, good. Okay, saya teruskan boleh Saya nak teruskan ni last question. Oh, ada 2 lagi. Okay, 2 je lagi. Cikgu, Ya. yang T tu tadi apa? T tu time. Time. Okay. Time dalam tahun Okay, cikgu. Okay. Okay, soalan uji minda 3.1B muka surat 60 buku teks Okay, so dekat sini soalan ni yang awak kena jawab dalam buku versatile lah. Okay, ini soalan tentang faedah compound. Okay, Puan Natia, dia deposit 500. 500 apa? P, betul tak? Jumlah simpanan yang kita simpan ke dalam akaun simpanan yang memberikan kadar faedah 4%. 4% ni apa? R ke T ke? R. Yes, R. R. Okay, R. Dan dikompaunkan setiap suku tahun. Okay, apa maksud setiap suku tahun? Uh, Bukan. Dikompaunkan. Kalau dia cakap dikompaunkan mesti N. Okay. okay, okay. Okay, suku tahun ni maksud dia macam ni. Suku tahun kalau ada pizza kan. Okay, bagikan pizza tu kepada suku. Maksudnya pizza tu ada 4, betul tak? So suku tahun ni 4 kali lah. Okay. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Natia pada akhir tahun ke-5? Okay, akhir tahun ke-5 ni apa? Stand for apa? P dah ada, R dah ada, N dah ada. Akhir tahun ke-5. Yes. T. So, kita punya formula NV sama dengan apa? P. 500. Saya tulis formula dulu 1 tambah R per N dalam kurungan N T. Okey, P MV ni jumlah simpanan. P tu apa? 500. Ya. 1 tambah R kita apa? Rate. 0.04. Yes. Bahagi N. Suku 4. tahun. Ya, 4. Tutup kurungan. N kita 4. T kita tahun ke-5. 5. Okey, awak tekan kalkulator macam tadilah. Okey, 0.04. Okey, bahagi dengan 4. Okey, sama dengan tambah 1.
Okey, kuasa 5 kali 4, 20. Kuasa 20 sama dengan kali 500. So, RM 610, 09 tu kita bundahkan. 610, 10 sen. Boleh? Faham kan? Boleh. Okay, Faham, good. faham. Last question. Ada lagi nombor 3 ni tak payah. Nombor 2 je. Okay, Encik Chong mendepositkan 1,000 ke dalam akaun simpanan. 1,000 ni apa sayang? Stand for apa? P. Yes, pandai. P. Dia mendepositkan 1,000 dalam akaun simpanannya dan memberikan kadar faedah 5% setahun. 5% setahun ni apa? R. R. Yes, pandai. Dikompaundkan setiap setengah tahun. N. Ya, N. Jadi N kita berapa ni? Dua. Yes, pandai. N kita 2. Okey, berapakah jumlah wang simpanan Encik Chong pada akhir tahun ketiga? T. Yes, T. So, kita buat formula dia. NV sama dengan apa? P. P kurungan Ha, 1 1 tambah R per N tutup kurungan. tutup kurungan NT. NT. Okay, so masukkan je nilai. P 1,000 1 tambah R 0.05. 0.05. Okay. N 2 sebab setengah tahun saya setiap setengah tahun. Jadi 1 tahun ada 2 kali. Setiap setengah tahun dia compound. Setiap setengah tahun dia compound. Maksudnya setiap 6 bulan lah. Okay. Tutup kurungan. N kita tadi 2. T kita tadi berapa? Tahun ketiga. So 3 lah. T. Okay, tekan je kalkulator 0.05 bahagi dengan 2. Okay. Tambah 1. Kuasa berapa? 6 darab 1,000. Okay, jawapannya 1159.69 tu bundahkan 70 lah. 1159.70. Okay, so habis dah sudah. So dapat tak apa yang kita belajar hari ni? Dapat tak apa yang kita belajar hari ni? Apa kesimpulan yang awak belajar hari ni? Fazilah, Alia, Irfan, Kemilia, Anissa, Syafiqah. Apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar kenapa kita perlu buat simpanan. Kenapa ada 3 benda? Pertama, untuk mendapat pendapatan lebihan. Kedua, untuk kegunaan masa. Depan. Yes, pandai. Ketiga, untuk kegunaan kegunaan yang menjenis. Kecemasan. Yes, pandai untuk gunaan kecemasan. Okey, ada 3 akaun simpanan iaitu akaun simpanan, Akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Okey, akaun simpanan apa ciri-ciri dia? Dia boleh Boleh keluarkan wang bila-bila masa. Ya, bagus Irfan. Lagi yang tadi pada perempuan siapa ni? Suara jauh sangat. Slow. Mic tak berapa elok kot. Okey. Lagi kadar faedah dia lebih rendah. Okey, akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap.
tak boleh keluarkan wang simpanan sampai tempoh hutang. Okey. Yang Kadar boleh faedah? keluarkan duit sesuka hati. Ya, betul. Kadar faedah dia lebih tinggi Okey, akaun semasa. Pemegang akaun semasa boleh menggunakan cek. Okey? Boleh? Okey, ini selalu digunakan untuk peniaga. Okey, dan kita belajar faedah ada dua kan? Faedah apa? Faedah mudah dengan faedah compound. Okey. Boleh sebut formula faedah mudah? I sama dengan I sama dengan? PRT. PRT. I sama dengan PRT. Fazilah jawab, betul? Okay, good. Faedah compound? MV sama NV dengan P kurungan 1. tambah R per N. Tutup kurungan NT. Putus-putus. NV sama dengan P tutup kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa N T. N tu adalah bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa isi kehadiran. Sekejap. Siapa yang belum isi kehadiran tolong isi Ada lagi apa-apa soalan nak tanya? Fazila, Irfan, Kamilia dengan Anissa Syafiqah. Ada apa-apa soalan nak tanya kat cikgu?